Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk hari ini ialah topik yang seterusnya 2.1D, persamaan gerakan linear. Okey, kita nak tengok soalan kat situ tapi tak apa. Kita mulakan dengan formula. Okey, kita sedia maklum ada 4 formula. Yang pertama, A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey, nombor 2, S equal to U plus V per 2 T. Nombor 3, V squared equal to U squared plus 2AS. Dan nombor 4, Nombor 4, S equal to UT plus half AT squared. Okey, kita ada 4 persamaan gerakan linear. Kalau kita tengok soalan kita yang pertama, sebuah kereta memecut pada 5 ms negatif 2 dari keadaan rehat, cari hal lajunya selepas 8 saat. Jadi, saya nak ajar satu kaedah yang dipanggil Satov method. Okey. Kaedah ini ialah untuk memudahkan kita memilih formula yang mana yang perlu kita guna untuk dalam formula dalam persamaan ini. Contoh nombor 1. Bila kita dapat soalan yang macam ini, kita tulis dulu S A T U V. Jadi kita isikan. Sebuah kereta memecut pada 5 ms negatif 2. 5 ms negatif 2 ialah pecutan. Okey. Cari hal lajunya selepas 8 saat. Cari hal lajunya selepas 8 saat. Dan dia kata memecut dari keadaan rehat. Bermakna hal laju awal dia sifar. Cari hal lajunya selepas 8 saat bermaksud dia minta hal laju akhir. Okey, kalau kita tengok ni, macam mana nak gunakan kaedah Satov? Sangat mudah. Okey, kita ada 4 formula. Jika S tidak ada, S mewakili formula nombor 1. Jika A tak ada, A mewakili formula nombor 2. T tak ada, mewakili formula nombor 3. Dan U tidak terlibat. Sebab semua formula telah ada huruf U. Jadi kita terus nombor yang keempat, V. Jika V tidak ada, kita pakai formula yang keempat. Okey, kita tengok macam mana. Kalau dalam kes yang pertama ni, kita tengok yang tidak ada maklumat ialah S. Jadi bila S tidak ada maklumat, maka kita pakai formula nombor 1. Kita terus pakai formula 1. Okey, so A sama dengan V tolak U bahagi T. So A ialah 5, V tolak 0 bahagi 8. So V sama dengan 40 ms negatif 1. So itu jawapan dia. Alright. Jadi kita tengok pula soalan yang kedua. Kalau kita tengok soalan yang kedua, okay, kena padam dululah. Okey, sama juga. Kita tinggalkan SATUV sahaja. Okey, sebuah basikal bergerak pada hal laju seragam 5 ms negatif 1. Basikal tersebut memecut sehingga lajunya mencapai 25 dalam masa 40 saat hitung sesaran. Okey, dia bermula dengan hal laju awal ialah 5. Jadi hal laju awal ia ialah 5. Okey, lepas tu dia memecut sehingga hal lajunya mencapai 25 dalam masa 40 saat. Okey, hitung sesaran. Dia tanya sesaran. Jadi apa yang kita nampak dekat sini, A tidak ada. Jadi bila A tidak ada, A ni mewakili formula nombor 2. Ini kalau S tak ada mewakili formula nombor 1, A tidak ada mewakili formula nombor 2, T tak ada mewakili formula nombor 3, V tak ada mewakili formula nombor 4. Sebab tu saya dah susun formula ni ikut susunan SATUV. Jadi kita terus, S sama dengan U tambah V per 2 T. Dan kita gantikan. So S nak cari, so U kita ialah 5 tambah 25 bahagi 2 darab dengan masa 40. So dalam kes ini 30 per 2 darab dengan 40. So dapat, kalau tengok jawapan, 600 meter. Okey. Oh, tak nampak. 600 meter. Okey, itu soalan yang kedua. SATUV. So malam ni saya nak tunjuk SATUV sahaja. Bagaimana kita nak menggunakan kaedah Satov method ni. Okey, yang ketiga. Okey, padam.
Disebabkan landasan terbang yang pendek, sebuah kapal terbang mesti mencapai halaju 200 meter per second dari keadaan rehat dalam jarak sesaran dia 500 meter. Berapa masa yang diperlukan untuk berlepas? Okey, sekali lagi kita isikan maklumat dalam SATUV. Sebuah kapal terbang mesti mencapai halaju 200 dari keadaan rehat. Bermakna dia bermula dengan kosong, dia mesti mencapai halaju dia 200. Okey, dalam sesaran landasan ialah 500 meter. Hitung masa. Berapa masa yang diperlukan? Jadi kalau kita tengok yang tidak ada di dalam soalan ialah A mewakili formula nombor 2. Sekali lagi S sama dengan U tambah V per 2 T. So gantikan sahaja macam biasa. 500 sama dengan sifar tambah 200. So 200 lah per 2 T. Okey. Jadi 1000 bahagi 200 dapat jawapan 5 saat. Okey. 5 saat ke 50? Oh, 5, betul. Okey. Seterusnya ialah soalan nombor 4. Ahmad melepaskan blok kayu dari atas bumbung bangunan. Jika blok tersebut mengambil masa 5 saat sampai ke tanah, hitung ketinggian bangunan tersebut diberi pecutan graviti 10 ms-2. So SATUV macam biasa. Ahmad melepaskan. Okey, perkataan melepaskan itu menunjukkan halaju awal adalah sifar. Okey, yang kedua, jika blok tersebut mengambil masa 5 saat, 5 saat untuk sampai ke tanah, hitung ketinggian. Dia tanya sesaran lah maknanya. Okey, diberi pecutan graviti ialah 10. So bila memecut ke bawah 10. Jadi kalau kita tengok yang tidak ada dalam maklumat ialah V. Jadi V mewakili formula nombor 4. Tak payah nak fikir-fikir panjang, tak payah nak pilih-pilih, terus pakai formula nombor 4. S equal to UT plus half AT square. Okey, sekarang tanya S. Okey, cantik. So UT kosong, boleh potong. Setengah darab 10 darab 5 kuasa 2. So kalau kita tekan kalkulator, kita dapat 125 meter. Okey, itu soalan yang keempat. Dan soalan yang terakhir. Sebuah kereta dari keadaan rehat telah memecut. Pecutan seragam 2 ms-2 selama 5 saat, hitung sesaran. Jadi sama juga teknik dia macam tadi. Tulis SATUV, kita isikan. Kereta bermula dari keadaan rehat, jadi halaju awal sifar. Okey, memecut dengan pecutan seragam. So pecutan dia 2 selama 5 saat. Hitung sesaran. Dia tanya sesaran. Jadi nak tak nak kita akan pakai formula yang terakhir sebab V tidak diberi dalam maklumat. So S sama dengan UT campur setengah AT kuasa 2. So sama juga U kita kosong. Okey, 1/2 A 5 kuasa 2. So dapat 25 meter. Okey, jadi itu sahaja kita punya tutorial pada malam ini. Untuk pelajar-pelajar yang dah buat, boleh semak jawapan. Yang tak faham ataupun tak tahu macam mana nak dapatkan jawapan, saya sudah terangkan di sini. Jadi semua formula dah diberi. Dan kaedah yang saya perkenalkan malam ini ialah satu method, ialah kaedah untuk memilih formula yang nak digunakan. Jadi bila guna kaedah ni memang cepat. Tak payah nak fikir-fikir nak pilih formula yang mana. Okey, so semoga membantu. Kita akan jumpa pada tutorial yang seterusnya.